Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, bonda, para kekanda, para sahabat, para adinda yang sentiasa nak menyokong program-program ilmiah, dan hari ini anda meluangkan diri, meluangkan masa bersama-sama dengan episod yang seterusnya, program kita Haji Membina Umat Penerus Legasi Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah. Apa khabar? Apa khabar semua? Didoakan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Program ini kita bawakan sebagai satu rancangan untuk menuju ke Arafah #Quran Hour. Bilakah Arafah akan berlangsung? Tentunya 9 Zulhijjah 1443 Hijrah. Bersama-sama dengan saya, Coach Jamil Wahab sebagai moderator anda, dan kita hari ini rasa sangat bersyukur tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bersama-sama dengan Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling MKM Ticketing Travel and Tour Sendirian Berhad. Siapa dia? Inilah Tuan Haji, saya panggil Tuan Haji Muhammad Zuhdi Zakaria. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih Quran Hour. Alhamdulillah. So, kita nak berbicara tentang surah Al-Hajj ayat 1, dan kita nak tengok tadaburnya, dan kita nak tengok apa mesej-mesej kita nak ambil supaya kita boleh membina haji yang mabrur. Ya. Itu antara perkara penting Tuan Haji. Ya? Betul. Namun sebelum itu saya nak bacakan dulu ayatnya. Sila. Saya nak mengajak juga tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk kita sama-sama membacakan surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang pertama, muka surat 332. Boleh bersedia. Ini adalah juzuk yang ke-17, halaman di sebelah kiri. Kita tengok bahagian atas sekali. Dia mula terus daripada atas sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan, juga Tuan Zuhdi, saya nak melihat kepada perkataan, kita sebut keyword lah. Keyword ya. Di sini Allah Ta'ala telah merakamkan dalam Al-Quran katanya as-sa'ah. Yeah. Kalau kita gunakan bahasa Melayu, sa'ah tu saat lah. Yeah. Kan? Macam mana jam yang jarum tu berlangsung. Betul. Tapi bila kita tengok as-sa'ah kat sini adalah tentang hari kiamat. Betul. Hari kiamat. Kenapa cerita surah Al-Hajj nak buat haji? Tiba-tiba cerita tentang hari kiamat. Yeah. Apa mesej yang boleh kita nak, kalau bahasa saya, perolek nak bawa keluar dan kita nak kongsikan. Tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma, nali ringge, apa khabar, how are you, agak keriba, kaifa haluka. Diucapkan kepada peminat setia Quran Hour hari ini kita bersiaran dengan perasaan yang gembira, bahagia, tenang, damai dan membahagiakan. Terus dari Shah Alam di Karangkraf, kita ada satu komuniti ataupun ekosistem yang sangat baik untuk kita terus menjadi orang yang baik, bertakwa, beriman, berjaya dunia akhirat insya-Allah. Baik, berbalik kepada soalan apa dan kenapa disebut sebagai surah Al-Hajj, dan apa pula rasional ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Hajj yang kita sebut sebagai ada dalam Al-Quran, ada sebagai panduan kita mukjizat, dan kita sebut sebagai Al-Quran ni adalah kita punya imam ataupun kita punya dashboard, istilah-istilah sekarang kita dalam zaman Internet of Things. Dan menjawab kepada zaman Internet of Things ni, itulah sebenarnya hikmah di sebalik
Quran dan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, bila kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dia akan memberikan beberapa keadaan ataupun natijah yang baik kepada satu-satu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran ni, CJ ataupun kita sebut sebagai Prof, Coach Jamil. Kita panggil CJ lah, senang. Coach, orang yang baca Al-Quran ni, pertama sekali dia akan ada rasa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam diri dan kehidupan dia. Barang tentu bila dia dah baca banyak Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran, dia akan ada rasa malu, malas dan takut nak melakukan perkara-perkara yang negatif dalam kehidupan dia. Barang tentu dia akan fikir, aku dah mengaji banyak dah, aku dah bangun subuh, aku dah hidupkan duha, jadi panglima maghrib, lepas tu solat berjamaah Isyak, lepas tu buat lagi qabliyah ba'diyah. Nak buat apa berada dalam keadaan yang negatif ataupun melalaikan? Itu satu perkara yang saya percaya ada dalam diri manusia ataupun ada pada pembaca Al-Quran yang bukan saja baca surah Al-Hajj, tapi baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Nak lebih kena bayar lah. Jadi tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran ni, pertama kita akan nampak seri muka dia pun gembira, ceria. Kenapa? Cara dia memandang diri dia sebagai orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang baik dan membaikkan. Dan bang tentu orang yang banyak baca Al-Quran ni, dia akan sibuk dengan Al-Quran, dia akan sibuk dengan aktiviti-aktiviti pemerkasaan nak mengangkat kemuliaan Al-Quran seperti yang diasas dan diinisiatifkan oleh yayasan yang bertanggungjawab untuk uruskan Quran Hour pada hari ini. Dan sudah tentu kita harapkan ramai lagi pihak ke depan, ramai lagi pihak panglima-panglima surah Al-Hajj, panglima-panglima yang baca Al-Quran tampil untuk kita sama-sama merakyatkan bukan saja surah Al-Hajj tetapi surah-surah yang saya nyanyi tadi, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan ayat-ayat lazim yang menjadi pendinding serta panduan untuk kita berjaya dalam kehidupan yang serba moden. Jadi itu penting untuk nak membina diri. Ya, betul. Membina cara pandang, membina benteng. Betul. Ya. Filter. Filter dia kita nak tapis lah, tapis. Sepatutnya bila saya dah baca ayat ini, dan saya tahu saya nak buat haji, saya tahu keluarga saya nak buat haji, saya kena tahu bahawa haji itu bukannya jiran sebelah yang suruh buat. Betul. Bukan sekadar Haji Jamil. Bukan Haji Jamil. Dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul kan? Jadi itu penting. Bila saya tengok haji, saya nak kena ingat hari kiamat. Betul macam tu ya. Betul. Satu perkataan yang juga menarik bagi saya, Tuan Zudi ya, perkataan zalzalah. Bergoncang. Dia mengingatkan kita kepada surah Zalzalah jugalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Selalu pagi kita baca. Selalu baca kan? Selalu baca sebab dia agak pendek kan. Jadi antara perkara yang bermain, haji, goncang hari kiamat, apa signifikan? Baik, nak pergi haji ni kalau ikut jalan darat, kita kena lalu lebih kurang 60 hari. 16,000 kilometer. 12 negara. Kita sama-sama ingat Malaysia, Thailand, Laos, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, Turki, Mesir, Jordan, Saudi Arabia. Betul tak 12? Campur pantai dalam kita pelepasan ataupun Shah Alam 13 lah kan. Tuan-tuan, logik kita nak sampai haji melalui jalan darat. Yang naik basikal pun ada, yang naik motor pun ada, bahkan berjalan kaki. Kita kena lalu lebih kurang dalam 8 bulan untuk berjalan kaki nak sampai ke Mekah. Jadi pengajaran dia banyak lah. Pertama sekali kalau kita tengok tentang perubahan cuaca, tuan-tuan. Perubahan cuaca di Mekah memang terlalu panas. Bahkan perjalanan orang-orang yang nak melalui jalan darat ni, dia akan melalui perubahan cuaca yang ekstrim. Satu-satu tempat kita perlu laluan yang kita percaya sehingga negatif 10 darjah Celsius. Dan bang tentu bila kita melihat afala ya'qilun ataupun dalam ayat Al-Quran, kita selalu sebut sebagai tidakkah kamu melihat bukit, tidakkah kamu melihat bintang, tidakkah kamu melihat laut, afala ta'qilun sebagai contoh, afala ataupun tidakkah kamu berfikir. Dan sudah tentu dalam pada kita
menjadi manusia yang bertakwa dan produktif ini, banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada persekitaran, daripada alam dan manusia. Dan sudah tentu bila kita tahu bahawasanya setiap saat dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita bawah jagaan dan lindungan serta perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada rasa malu, akan ada rasa takut, akan ada rasa akal yang baik, yang sihat untuk kita elak daripada terjerumus ataupun keluar daripada aktiviti-aktiviti yang negatif ataupun perkara-perkara mungkar yang berlaku dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, tuan-tuan saudara-saudari, kita dapat saksikan sekarang goncangan kehidupan di mana manusia sekarang ada yang cenderung untuk berehat ataupun tidur pada waktu malam jam 4 pagi. Kalau kata tahajud, kalau kata baca Quran, support program Quran Hour, hashtag tengok, scroll up dekat internet dan sebagainya, tak apa, itu asanta ataupun tahniah kita ucapkan. Tetapi yang berlaku, tuan-tuan saudara-saudari, tidur pukul 4 pagi, beli barang online, ataupun shopping online, ataupun komen pada benda-benda yang sebenarnya tidak mendatangkan banyak faedah dalam kehidupan. Dan seterusnya, bila kesan daripada tidur 4 pagi ni, tuan-tuan, subuhnya akan jadi subuh gajah, wa na'udzubillah. Tak dapat bangun subuh, lepas tu panglima duha, panglima subuh tak dapat dilahirkan. Yang ada adalah mereka-mereka yang kita sebut sebagai panglima yang gugur. Gugur sebab apa? Tidur pukul 4 pagi, tak boleh nak tengok matahari naik, tak boleh nak memuja-muji, baca-baca maksurat, baca doa yang kita sebut sebagai selalu jadi siulan bacaan kita, asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Macam tajuk kita pada hari ini, yang kita percaya biarlah kita terus dan istiqamah serta mati dalam jalan akidah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran yang kita nampak bila ada goncangan macam tadi tu, tidur 4 pagi itu adalah goncangan yang tidak sihat dan negatif dalam kehidupan manusia. Dan barang tentu bila tidur tak cukup akan ada goncangan emosi, goncangan fikiran dan tingkah laku yang tidak produktif dan tidak berfungsi yang berlaku dalam kehidupan seharian. Tuan menyebut tentang goncangan emosi. Ya. Hari ini kita berhadapan dengan perkara realiti. Betul. Berlakunya, saya sebut, saya tidak tahu terma yang lebih tepat, tapi maknanya ada isu dengan emosi lah. Betul. Orang sama ada dia berada dalam keadaan yang kesedihan yang keterlaluan, Betul. Ataupun dia rasa cemas, Seronok. masa depan, masa Risau, depan yang kebimbangan. kebimbangan yang melampau, Ya. dan juga sibuk mencari keseronokan yang tak tentu hala. Betul. Which is pada pendapat saya, bila saya tengok keadaan realiti berlaku, ini ada gangguan emosi lah bagi saya. Betul. Okey, bila sebut tentang ibadah haji, Tuan Betul. Zuli, Betul. ibadat yang besar kita akan nampak antaranya wukuf lah. Betul. Wukuf. Sempena dengan kita pun nak buat Arafah, hashtag Quran Hour kan. Macam mana melihat wukuf? Kita duduk diam, kita fikir Allah Ta'ala, Betul. membantu untuk menguruskan emosi yang tergoncang ni, Betul. Tuan Zodi. Baik, tak semestinya kita pergi haji kita boleh berdiam diri ataupun kita boleh mengasingkan diri semata-mata. Tak perlu tunggu haji pun, dalam banyak masa dalam kehidupan kita selalu dengar berzikirlah agar hati kamu menjadi tenang. Dan zikir ni pula boleh disebut dalam keadaan zahir dan juga boleh disebut dalam hati kan. Nescaya tuan-tuan saudara-saudari, saya mengajak dan menyeru terutamanya buat diri saya sendiri, selalu kita amalkan gaya hidup sihat. Berzikir ataupun kita sebut sebagai beribadat selalu menyendiri kepada Allah SWT. Nak minta janganlah tulis dekat caption FB, platform-platform sedih, meroyan ataupun menumpahkan emosi goncangan tadi tu pada platform media sosial. Tidak. Kita cari sejadah, kita sujud, kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah SWT. Itu perkara yang paling baik yang saya tengok sekarang. Banyak berlaku kekeliruan dalam kehidupan goncangan Internet of Things ni. Kita sebut sebagai Revolution 4.0, Industrial Economy, siapa yang paling kaya, kereta besar, gaji besar, pangkat besar, dapur besar, pagar besar, isteri. Saya tak cakap ada yang cakap semua nak besar dan sebagainya. Tuan-tuan saudara-saudari, kita perlu tengok dan kembali kepada Al-Quran yang bukan saja cakap pasal surah Al-Hajj. Kita tengok apa yang Al-Quran tunjukkan kepada kita. Akhlak Nabi bagaimana. Bagaimana kita bermula daripada jadual waktu tu. Kalau saya tengok sekarang goncangan berlaku, jadual pun dah tak betul lah. Tidurnya pukul berapa, makannya pukul berapa, cari rezekinya pukul berapa, berehat dengan suami dengan isterinya pukul berapa, keluar matahari tak nampak tak ada, balik matahari dah tenggelam.
dan dalam keadaan siapa jiran dia, siapa penghulu dia, siapa tok empat dia, siapa YB dia, siapa imam dia, siapa yang punca kuasa dalam kalau kata ada goncangan ataupun apa-apa kecemasan yang berlaku, dan kita perlu kembali kepada Al-Quran untuk apa tuan-tuan, untuk kita menjadi orang yang bahagia, untuk kita menjadi orang yang berjaya, yang dikatakan, yang kita sebut kalau kata dalam Al-Quran, apa yang Al-Quran kata orang-orang yang bahagia, orang yang bertakwa ni, mereka itu cukup dari segi rezekinya, cukup dengan apa yang ada, pakaiannya, tutup aurat, makannya halal, suku-suku separuh, hashtag Kementerian Kesihatan Malaysia. Lepas tu ada juga percutian, mari bercuti dengan MKM Ticketing Travel and Tours, dalam negara, luar negara kita uruskan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang berkait juga dengan muamalah munakahatnya. Dalam Al-Quran banyak ditunjukkan dalam surah An-Nisa, dalam surah-surah yang lain, bagaimana kita bercakap dengan isteri, bagaimana kita bercakap dengan pasangan, kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, dan akhirnya kita pastikan kita ada kerja dan kita ada kerjaya. Nescaya bila kita ada kerja, ada kerjaya, ada pula hak kepada orang-orang yang layak menerima sedekah, zakat, infak dan wakaf. Kita pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat menyempurnakan memberikan sedekah, zakat dan infak buat mereka yang baru mengucap 2 kalimah syahadah, buat mereka yang baru menuntut ilmu, buat mereka yang dhaif, fakir, miskin, dan jadikan kami kumpulan mereka-mereka yang boleh membentuk kehidupan yang lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Kenapa? Kerana kita ada Al-Quran, kita ada dashboard, kita ada parameter, meter yang cakap tadi itu, supaya kita berimbang dan rasa kenyamanan kehidupan dalam kehidupan. Dan bila Al-Quran tak ada dalam kehidupan kita, bila tak ada program-program hashtag Quran Hour yang diasaskan oleh yayasan yang bertanggungjawab ini, kita akan ada konflik batin, kita akan ada rasa malu, malas, mati akal dan seterusnya, menyumbang kepada tingginya statistik mereka-mereka yang sakit mental pada hari ini. Itu penting kita nak wukuf. Ya, kita betul. duduk sekejap, Ya. kita diam, ingat Allah, Berzikir, zikir, kita semak, betul? semak diri kan, Betul. semak diri. Menyebut tentang semak diri, ada fungsi ke dalam dunia psikologi untuk nak memastikan emosi terkawal bila kita sebut semak diri, Tuan Zodi? Betul. Dah tentu kita perlu semak diri kita melalui apa tuan-tuan, dengan siapa, dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Seperti apa? Isteri kita. Seperti siapa? Suami kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita. Kita kena tanya pada isteri kita, awak tengok saya macam mana? Umi tengok saya macam mana? Abah tengok saya sekarang macam mana? Bila ayah kita kata kepada kita, aku tengok engkau ni macamlah nak ada 7 gunung emas kerja. Macamlah nak apa orang kata nak hidup 1000 tahun. Nak hidup tak payahlah 1000 tahun CJ 100 tahun pun tak seronok tuan-puan. Pertama sekali dalam grup WhatsApp admin tinggal tuan-tuan seorang je. Saya 60 tahun, Haji Syafiq, CJ, penerbit kita, floor manager semua rata-rata 60 tahun umur sunnah kan. Betul. Lepas tu kita nak scroll platform ketika tu, TikTok ke, FB ke, Insta ke, Haji Syafiq dah dijemput oleh Allah Ta'ala. CJ dengan husnul khatimah insya-Allah. Kerahmatullah. Saya lagi awal, Allah sayang mati muda. Jadi tinggal tuan je yang seorang group admin umur 100 tahun. Tak seronok. Oleh yang demikian, bila kita ada rasa goncangan emosi yang kita kata, macam mana kita nak semak? Kita tanya orang yang penting dalam kehidupan kita. Adik-beradik, isteri, pasangan. Nescaya kita boleh mengimbangi dan meniti kehidupan. Saya tak kata kita berjaya sangat tau, sebab kehidupan ni dia punya test lain. Dia bukannya macam nak buat PhD ataupun sekarang straight A dan sebagainya kan. Budak-budak universiti 3.9 4 plat sampai duduk pun rumah plat dan sebagainya. Ujian kehidupan adalah you lalu dulu baru you tahu result dan sebagainya. Sama juga dalam perjalanan haji, dia akan diuji bukannya kata semasa di Arafah, wukuf dan sebagainya. Sebelum tu lagi dia akan ada ujian-ujian dari segi perbelanjaannya. Cukup tak cukup nak bagi makan, pakaian, tempat tinggal, kerehatan dan percutian buat keluarga. Sihat tak sihat, fit tak fit, darah dalam badan berapa banyak. Orang yang jaga darah, gula dalam badan, potong garam, potong gula, 3 liter air, suku-suku separuh, jogging 10,000 langkah, 5 kilo dan sebagainya. InsyaAllah akan menjadi duyuf rahman dan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa sama-sama. InsyaAllah, insyaAllah. Tuan Zodi, kita sekejap lagi kita nak berhenti rehat. Sebelah tak boleh tak rehat. Kita kena bagi rehat supaya kita punya para penonton ada ruang bernafas, nak pergi toilet apa semua. Betul. Nanti bila kita naik daripada rehat, nanti kita nak tengok juga, nak perkongsian daripada Tuan Zodi tentang persiapan nak pergi haji dari sudut emosi dia. Apa persiapan yang nak kena buat kan. Tinggal lagi kita juga nak mengajak kepada para penonton kita lah. Kita punya Arafah hashtag Quran Hour ni. Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada 9 Zulhijjah nanti boleh semak kalender masing-masing. Kan 9 Zulhijjah 1443 Hijrah, dekat tanah suci nanti akan berlangsungnya baca sujud dan tadabbur 3 ayat surah Sejadah dan surah Al-Hajj setelah subuh sementara menanti wukuf. Lepas tu di Malaysia, maksudnya selain daripada
tanah suci Ya. di Malaysia ataupun di mana-mana negara lain akan buat puasa hari Arafah Ya. dan juga Arafah #Quran Hour jam 10 hingga 11 pagi. Ya. Kat mana lokasinya tu nanti kita akan kongsikan lah. Rahsiakan dulu. Ya. Itu dia. Arafah #Quran Hour. Jadi Tuan Jody, kita nak berhenti rehat sebentar. Ya. Kita juga nak mempersilakan kepada tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan perempuan penonton sekalian untuk kita berehat. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di program kita. Assalamualaikum. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Yang percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, para kekanda, para sahabat, para adinda, para anak anda yang bersama-sama di dalam kita punya program Haji Membina Umat, penerus legasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum rehat tadi, kita dah berbicara tentang macam mana kita nak ambil mesej, kita ambil pengajaran, pembelajaran daripada surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang pertama ini. Dan kita fokuskan kepada keyword kita iaitu hari kiamat, goncangan as-sa'ah. Ayat dia perkataan ialah zalzalatas sa'ah, goncangan. Yang mana goncangan ini sebelum berlaku dengan keadaan kita ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba dah terjadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat persiapan sebab kita tahu apa yang ada dalam Quran yang kita baca selalu ni, yang kita usaha nak fahami ni, perkara yang pasti berlaku. Baik, kita bersama dengan Tuan Zuhdi. Nak pergi haji. Nak pergi haji ni belanjanya besar. Betul. Menyimpan sekian lama, malah secara umumnya kata-kata kita sebut rakyat Malaysia pergi sekali je lah. Jual tanah. Siap jual tanah kan. Bersungguh-sungguh ni nak menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya. Selain daripada kita cerita perlunya persiapan dari sudut kewangan, fizikal, Betul. dari sudut ilmunya, Betul. saya nak buat apa, nak pergi mana-mana, tentu emosi punya part. Elemen emosi ni dia main sangat peranan bagi saya sangat penting. Betul. Sepanjang menguruskan jemaah lah. Ya. Tuan Zudi. Ya. Apa sebenarnya persiapan emosi yang mesti nak kena bagi perhatian? Ya. Tak boleh tidak kena bagi perhatian kalau dan mungkin kalau dapat kongsikan kes ataupun kisah sedikit. Ya. Silakan. Baik. Pertama sekali, di MKM Ticketing Travel and Tours, kita mengamalkan polisi sebelum kita menunaikan umrah ataupun sebelum menunaikan haji, kita perlu selesaikan bayaran 45 hari sebelum. Okey. Baik, dalam bentuk persediaan mental ataupun kita sebut sebagai pengurusan emosi, kita juga menggalakkan jemaah kita kalau kata nak menunaikan haji 45 minggu sebelum menunaikan haji menjadi tetamu Duyufur Rahman untuk berlepas ke tanah suci ni, kita perlu bersedia dan orang kata berpura-pura. Dia tak tiba-tiba jadi haji ataupun orang yang bertakwa tau. Kita kena acah-acah ataupun berpura-pura buat untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik ni apa tuan-tuan? Mudah saja. Dia pertama, dia ada kerja. Yang kedua, dia sayang dan ada hubungan yang sihat. Dan ketiga, dia cukup pakaian asas keperluan-keperluan dalam hidup. Jadi, bagaimana cara kita nak bagi tahu kepada jemaah kita nak bagi tahu kepada diri kita yang nak pergi ke tanah suci dan sebagainya. Kita betulkan dulu jadual dan
rutin harian kita. Selalu di MKM. Betulkan jadual dan rutin harian. Betul. Okey. Kita betulkan jadual dan rutin harian. Kalau kata tadi saya kongsikan kes-kes yang tidur pukul 4 pagi, lepas tu bangkit pukul 11 pagi, lepas tu buat belian online, hidup secara online, hantar nasi, hantar nasi kerja, lepas tu ambil lagi job lain dan sebagainya. Lepas tu sampai pukul 9 malam baru nak makan tengah hari. Dia dah ada istilah apa orang kata break lunch. Breakfast campur lunch. Brunch. Brunch. Breakfast kita tahu tekan berhenti kan. Brunch ni tak sihat dan sebenarnya tak digalakkan pun dari segi aspek kesihatan dan kesejahteraan hidup. Dan bila kita betulkan rutin dan jadual kita, bermula daripada bila? Saya pernah asaskan hashtag Kelab 11 malam. Di mana pada waktu 11 malam ni kalau boleh ahli-ahli kita, geng-geng kelab kita semua dah masuk tidur. Bukan masuk kelab tau. Kelab 11 malam. Dan dapat sambutan tuan-puan. Dapat sambutan dari kaki apa? Kaki tidur, kaki yang nak bangun duha, nak bangun nak bangun solat subuh, nak bangun tahajud. Hashtag Kelab 11 malam saya pernah buat. Alhamdulillah ada kejayaan yang memberangsangkan. Lepas tu kita tidur. Pukul 11 kita dah tidur. Kita akan dapat beberapa kitaran dalam tidur. 2 jam pertama kita mungkin nak capai nyenyak. Lepas tu kualiti, lepas tu mimpi, lepas tu dah bangkit. Bangkit dalam keadaan kita jawab pula slot yang lain untuk hashtag Kelab 5 pagi. Bukan kelab 5 pagi kita keluar kelab malam. Tak, 5 pagi kita bangun. Kita bangkit dan kita bersedia untuk tahajud 1/3 malam. Kita tak dapat 1/3, 2/3. Kita ambil sikit je. Bangun, mandi, segarkan badan, niat sunat fajar dan sebagainya. Lepas tu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama pun buat solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat witir 3 rakaat. Kurang lebih dalam 15-10. Lepas tu kita dah boleh berdoa, dah boleh baca Al-Quran yang macam sekarang ni kita promosi dan kita war-warkan. Dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan, waktu 5 pagi ni waktu yang hening. Kita tak dengar bunyi horn, kita tak dengar anak menangis, kita tak dengar pencemaran, kita tak dengar vibration telefon, WhatsApp, arahan kerja ataupun panggilan kerja dan sebagainya. Ketika itulah kita sebut sebagai ketenangan adalah kemenangan pertama. Selalu kita bagi tahu kepada diri kita nak jadi orang yang baik, orang yang bertakwa, produktif dan berkualiti ni, kita perlu selalu dalam banyak masa kita bertenang. Kita betulkan jadual kita, selepas tu kita solat subuh dah mandi, kita berjogging dan exercise. Bila dapat keluar peluh, rembesan hormon kita baik dan sebagainya, kita akan bertenaga macam CJ ni. Saya fikir kalau tak jogging dan tak ada fit ataupun tenaga dalaman yang kuat, kita tak boleh nak perform depan kamera ataupun dalam pekerjaan dan dalam industri. Selepas tu kita macam orang lain juga, burung pun berkicauan keluar, rumput pun hijau, matahari naik, kita kerja. Pukul 8 ada, pukul 9 ada, pukul 10. Kalau ada syarikat 30 juta, tak payahlah masuk awal. Sebab tu kalau orang yang bangun lambat ni, kita tanya, awak ni saudagar ke kan? Sebab yang bangun lambat ni, biasa saudagar je. Orang golongan pekerja macam saya ni, kita akan membanting tulang kerja 9 sampai pukul apa tuan-puan? 12 tengah hari ataupun 1 lunch. Sebelum lunch tu kita ambil masa kailulah dan sebelum kita kailulah dan kita rehat tadi, kita baca sama-sama al-maksurat, baca surah-surah lazim yang disebut tadi tu, 3 kul, ayat kursi, doa, memuji Nabi Muhammad, kita minta doa supaya jalan kita, akidah kita, hidup kita teratur dan baik menurut syariat. Dan akhirnya kita lunch sama-sama, kita baca doa, kita makan suku-suku separuh, time daging, time sayur jangan campur, lauk dengan darat dan sebagainya. Ada semua dalam syariat dan dalam agama kita. Dan selepas tu kita balik pukul 5.30, janganlah nak kerja macam tadi kan, dah lah nak hidup 100 tahun. Lepas tu syarikat tu dia nak kerja seolah-olah sampai bila-bila lah. Dia lupa bahawasanya setiap pertemuan tu ada perpisahan, syarikat pun boleh tutup, ada juga perkembangan kejayaan-kejayaan lain. Dan akhirnya kita akan berehat pada waktu malam dan ulang balik sampailah, bukanlah Abang Jamil mampus, sampailah masa tempoh kita nak berlepas ke Tanah Suci itu 45 minggu. Selepas hari itu kita akan saksikan perubahan. Di mana kesihatan fizikal kita fit, kita ambil air cukup, kita lari cukup, tidur kita cukup, emosi kita teratur, kita berzikir, kita baca Quran, kita tunai solat sunat, kita tunai solat berjamaah di masjid surau berdekatan. Dan akhirnya tuan-tuan saudara saya, kita dapat Haji Jamil, kita dapat Haji Zudi, Haji Syafiq, Ustaz Zainuri Haji yang mabrur dan mabrurah. Yang kualitinya tinggi, yang kita percaya balik tu bukan saja dia membaikkan orang, dia tunjuk melalui teladan. No talk, action only. Itu yang ramai. No talk, action only. Itu yang kita nak action. Result first tu. Bila kita tengok Ustaz Zainuri, dia ke depan memimpin bacaan solat berjamaah ataupun bacaan Al-Quran. Ustaz Jamil, dia ke depan memimpin penyembelihan ataupun program-program keagamaan dalam kampung. Orang pun kata, jadilah Tok 4, Tok Penglu. Dia senang menjadi hamba membaca Al-Quran. Bahkan senang disapa dengan saudara Jamil. Inilah kualiti yang kita sebut sebagai orang yang produktif, bukan saja hidup. Kalau hidup sekadar hidup,
kera di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Wallahualam. Cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, suka kita nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi, pentingnya untuk kita nak buat persiapan. Persiapan ni sangat-sangat penting, dan bila sebut tentang persiapan, walaupun dikongsikan tentang nak mempersiapkan, menyediakan emosi, dia berkait rapat juga dengan ilmu kita, dia berkait rapat juga dengan apa yang kita buat. Sebab itu kita punya panel menyebut tentang betulkan jadual waktu. Betulkan rutin hidup kita, dan menariknya di MKM memberi nasihat tuan-tuan dan puan-puan untuk membetulkan apa yang patut dibetulkan itu 45 minggu sebelum 45 minggu Payment 45 hari. Payment 45 minggu sebelum tu telah dibetulkan. Allahu akbar. Cantik sangat tu. Betul. Supaya bila saya ni nak pergi haji, saya memang betul-betul dah bersedia. Kan? Saya rancang untuk saya nak buat satu ibadah yang besar lah. Kita sebut sebagai sangat besar. Baik. Tak semua pun orang boleh buat haji. Betul. Dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bersedia dengan apa yang patut kita bersedia dari sudut fizikalnya, dari sudut intelektualnya, dari sudut emosionalnya. Sampai dekat sana bersempena juga dengan kita ni nak buat kempen Arafah #Quran Hour. Apakah idea, perancangan ataupun tentatif yang mungkin telah dibayangkan oleh MKM untuk nak dilaksanakan di Tanah Suci nanti? MKM mengamalkan gaya kerja ataupun gaya organisasi yang bergerak ke arah kecemerlangan. Maksudnya bukan saja bulan haji, Zulkaidah pun kita bergerak ke arah menjadi diri yang terbaik, menjadi syarikat yang versatile ataupun syarikat yang dipercayai dalam industri pengurusan haji dan umrah. Kita akan istiqamah tuan-tuan. Kita akan ulang psikologi kejayaan hari demi hari, minggu hari minggu, tahun demi tahun, yang mana kita amalkan dalam syarikat, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, bacaan Al-Quran secara istiqamah. Dan sudah tentu MKM melalui unit bimbingan dan kaunseling telah memulakan inisiatif Panglima Duha yang kita percaya menuju ke episod ke-21. Dia nak sampai setahun ni, nak sampai 2 tahun, nak disuntik limau sebagai Panglima Duha ni, dia perlu lepas tahap-tahap ujian ataupun fasa-fasa kritikal. Sebelum ada kejayaan 1000 hari, sebelum tiba ke 100 hari, kita perlu lepas dulu hukum 21. Dan sekarang kita berada di landasan yang paling baik. Bahkan ketika musim haji Arafah nanti ni, kita akan ada siaran secara orang kata secara langsung antara syarikat dengan laporan serta gambar, mungkin visual dari sana yang akan dipimpin oleh wakil kita yang mulia Ustaz Zainuri, yang akan memimpin bacaan, pergerakan serta amalan-amalan syariat sunat yang ada dalam ajaran Islam kita dalam rukun haji. Sudah tentu kita akan selesaikan dan kita top up. Kalau kereta tu kalau standard lain rasa dia bila ada orang kata aksesori yang lain, dapat baca Yasin di tanah suci, dapat melihat, dapat mengingat, mengulang-ulang ilmu dan sebagainya. Itu perkara yang kita percaya berjalan secara berterusan di keluarga besar MKM Ticketing Travel and Tours. Bahkan kita akan teruskan Panglima Duha, kita akan teruskan bacaan Al-Quran, kita akan ajak semua sekali, bukan saja staf pengurusan kepimpinan MKM Ticketing menunaikan solat duha, memberi tazkirah dan memberi peringatan. Bahkan kita orang kata menampilkan dan menunjukkan akhlak melalui tauladan, melalui tindakan. Result talk. Maksudnya bila kita kata Muslim, apa tu Muslim? Perkataan yang keluar dia cermat, pakaiannya elok, mata memandang, tak adalah bulu hidung cantum dengan kening, kening cantum dengan misai, misai cantum dengan janggut. Ini orang ke Godzilla kan. Dari segi pakaiannya kita rasa nampak menarik kan. Bukanlah pakai orang kata baju merah, kain kuning, tudung hijau, ini orang ke traffic light. Tak, kita mengamalkan orang kata gaya yang versatile, yang sedap mata memandang. Bukan mahal pun pakaian-pakaian ataupun penampilan yang diamalkan di MKM Ticketing ni, tetapi kita kata sedap mata memandang, tak sabar nak bekerja, seronok bekerja, dan akhirnya kita mengamalkan bi'ah yang baik, environment yang menyokong serta menjadikan seseorang itu bukan saja produktif, nak membaikkan masyarakat dan menjaga kehidupan yang mereka miliki. So itu apa yang akan idea yang telah ada berterusan kita akan buat daripada MKM lah. Okey. Benda tu dah berjalan, perkara tu dah berjalan. Balik Malaysia. Ada apa-apa yang direncanakan untuk mereka yang mengikuti MKM? Tingkat 1 dan bilik mesyuarat Wisma MKM Ticketing Travel and Tours sentiasa terbuka. The door is always open untuk jemaah haji dan umrah untuk singgah,
sama-sama dalam orang kata perkongsian tugas saya, tugas Haji Syafiq dan pasukan MKM untuk mendengar, membantu dan memahami perkara-perkara yang berkaitan tentang diri tuan-tuan dan puan-puan. Ada perkara-perkara yang tak selesai lagi ke, dan kita akan tanya macam mana perasaan di sana, macam mana kurmanya, macam mana ayamnya, kambing. Itu shopping, makan. Yang paling penting kita nak tengok gambar dulu. Berapa kali lontar tu. Pakaian ihram tu macam mana? Minyak wangi dan sebagainya. Jumpa tak Abu Jahal di sana kan? Perangai-perangai Abu Jahal yang nak pau orang. Ni dam, ini haram, ini berdosa, ini neraka sakar, ini kita nak perkongsian pengalaman dan kita akan videokan, kita akan tulis, kita akan tanya temu ramah dan akhirnya kita ada engagement dan libat urus. Serta perkara ini mudah untuk kita buat kerana apa? Kita ada sentuhan hati. Bidang ni adalah bidang yang berkait tentang perkhidmatan. Kita bercakap tentang customer satisfaction dan akhirnya inilah kunci ataupun azimat yang dipegang oleh MKM Ticketing Travel and Tours. 11 tahun dalam industri, puluhan ribu mencecah 30,000 lebih jemaah kita telah bawa ke Tanah Suci. Tak ada yang gugur ataupun patah balik, gugur ataupun tak sampai dan sebagainya. Ini adalah KPI yang saya percaya membantu masyarakat untuk sama-sama menjadi mulia, bersama-sama menjadi tetamu dan bersama-sama menuju reda Allah yang menjadi visi dan misi syarikat MKM Ticketing Travel and Tours. Itulah apa yang dirancangkan balik supaya mereka boleh kekal singgah jadi orang yang mulia. dapat haji mabrur tu dah. Jadi perkataan dia mulia. Jadi mulia insya-Allah di sisi Allah Taala. Insya-Allah. Secara peribadilah Tuan Zudi, peribadi menyebut Arafah Quran Hour, hashtag Quran Hour. Apa yang terlintas, apa yang nak diperkatakan tentang tu secara peribadi? Lama-lama orang akan ingat Arafah ni Quran Hour. Quran Hour ni Arafah pun baca Quran. This time, this hour while we working, we still read Al-Quran. Dan ini adalah satu tribe ataupun usaha yang sangat murni yang saya percaya di luar kotak. Mungkin orang akan ingat sekarang tentang brake pad, servis kereta, sikat rambut, gunting rambut, tetapi tak ada satu badan pemikir yang kita percaya kita patut ucap syabas dan tahniah buat yayasan yang bertanggungjawab uruskan Quran Hour ini. Mereka berfikir di luar kotak, mereka amalkan penambahbaikan ataupun inovasi secara berterusan yang kita percaya adalah budaya daripada timur, dan ada pun dalam Islam yang kita percaya kita ni bergerak ke arah kesempurnaan, bukan saja berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang jurutera, merupakan seorang pemidato, merupakan seorang pemimpin dalam memimpin umat. Bahkan kita percaya 1400 tahun yang lalu masih lagi disebut dan dikenang. Anugerah perkhidmatan cemerlang tu tak ada siapa boleh beat. Nabi saja menjadi orang kata imam dan panduan kita dalam pada apa? Muamalatnya, munakahatnya, cara makannya, cara kita beradab dengan isteri, dengan orang, dengan apa kehidupan, bagaimana kita orang kata nak menjadi soleh dan musleh, menjadi orang yang baik dan membaikkan. Begitu juga dengan hak-hak wanita. Dalam khutbah disebutkan jangan ambil riba, jaga apa isteri dengan sebaik mungkin. Isteri jangan bagi stranger ataupun orang-orang yang nak berkawan kat Facebook tak kita kenal siapa-siapa, entah tahu-tahu je 4,000 kawan dia, yang dia kenal 4 orang je. Ini beratlah. Gila populariti. Ini kita percaya masa dia membesar ni dia tak dapat mainan ni. Sikit-sikit nak selfie, sikit-sikit nak live, sikit-sikit nak buat muka malulah kan. Nabi tak ajar benda-benda ni tuan-puan, dan insya-Allah kita akan terus semat dalam kepala kita. Ingat Arafah, baca Quran. Quran Hour di Arafah semuanya ramai orang baca Al-Quran. Cantik. Buah simpul lah. Saya suka guna perkataan ni Tuan Zudi. Buah simpul, nasihat untuk saya ataupun seruan untuk para penonton. Silakan. Ya, pertama kita jaga makan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kerehatan kita, percutian kita, kalau boleh dengan MKM Travel Ticketing Tours Sdn Bhd. Yang kedua, kita gembira dengan perkahwinan dan hubungan kita. Ada dalam Al-Quran, ada dalam syariat, munakahat muamalatnya. Dan yang ketiga, pastikan tuan-tuan saudara-saudari, kita ada kerja supaya kita boleh bayar sedekah, zakat, infak dan wakaf. Jangan lupa orang yang bagi kerja pada kita. Jangan lupa orang yang bukanlah kabel tetapi networkkan kita dengan pekerjaan tu. Nescaya pahala dia sampai mati, sampai kiamat, insya-Allah. Perkara yang baik datang daripada Allah. Sebesar zarah pun Allah akan kira, buruk pun Allah akan kira. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu ingatan buat diri saya. Mari kita baca Al-Quran. Tabik, terima kasih Quran Hour. Teruskan jumpa anda di Puncak Jaya. Jazakallah khair. Di Puncak Jaya tu penting tu, macam akademi tak ada titik Jaya. Tak ada titik Jaya. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah sehingga ke saat ini dah dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita dalam Haji Membina Umat ini, penerus legasi Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan perempuan, suka
juga untuk kita saya secara peribadi nak mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk nak mendapatkan bahan-bahan promosi Arafah #Quran Hour. Di mana boleh scan QR code untuk daftar pendaftaran Arafah Quran Hour dan seterusnya bahan promosi Arafah #Quran Hour boleh dapat. Di situ yang penting nak kena scan QR code dulu. Macam mana nak scan QR code? Kena download dulu, muat turun QR scanner tuan-tuan dan puan-puan. Baru boleh nak scan QR code tu. Seperti mana yang tertera di skrin anda sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zuhdi sudi bersama-sama dengan kita. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ikan sepat, ikan gabus selalu jemput lagi bagus. Alhamdulillah. Juga jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama-sama dengan kita hingga ke saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berkongsikan ilmu, dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita merasa, hanya yang merasa mengenal rasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dengan Haji Membina Umat, penerus legasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Ko Jamil Wahab. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh